doktor reject. Satu lagi yang paling risiko yang doktor saya ingat dia dah cakap, I tak boleh buat you sebab you risiko nak mati kat OT peluang besar sebab you ada kaki besi tu. Sebab dia takut electric shock. Student hantar makan 10 kat dia, 10-10 saya boleh habis. Tak ada masalah. Tambah kalau orang kenal saya sebagai lemak kambing. Saya suka makan lemak kambing tu. Favorite lemak kambing tu memang kalau dia dapat kat saya memang settle. Sampai kan orang panggil saya di BKL dulu. Kan, sampai teratur kan. Jadi saya memang kaki makan. Dan saya memang pakar. Saya pula jenis yang memang makan adalah nombor 1. Nak jadi cerita lama-lama rupanya dia build up saya punya, bila kita dah start makan banyak, kita akan start macam lemah. Kita akan start tidur, mengantuk. Lepas tu lama-lama kelamaan gout saya makin lama makin teruk. Podcast Borak Sini Habis Sini, kita ada tetamu yang cukup memberikan inspirasi kepada anda di luar sana yang kiranya mengalami masalah obesiti. Ini dia, saya nak perkenalkan kepada korang semua tetamu Budi di podcast Borak Sini Habis Sini. Dia terkenal dengan gelaran mesra dia, Chef Bob. Ya, terima kasih. Chef, terima kasih banyak-banyak datang daripada jauh ni. Okey, tak apa. Anytime. Okey, mungkin boleh perkenalkan diri lah. Mungkin ada yang tak kenal, tapi rasanya Chef Bob ni popular dekat social media. Terutamanya dekat Clubhouse, dekat Instagram, Facebook semua. Yes. Jadi kiranya Chef Bob ni kira jadi macam bahan rujukan lah pada mana-mana korang yang di luar sana yang orang kata nak memulakan hidup baru dengan menjalani pembedahan bariatrik. Kita katakan kehidupan yang barulah sebab peluang kedua. Peluang kedua sebab kalau kita ikuti perkembangan Chef Bob sendiri, dia mengalami orang kata tahap kesihatan yang begitu teruk sebelum menjalani pembedahan bariatrik bersama dengan Dr. Mus. Ya, betul. Jadi itulah bukan isu lah, tapi apa yang kita nak kongsikan kali ini sebenarnya memberikan inspirasi lah. Diharapkan dapat memberi inspirasi pada anda di luar sana untuk orang kata yang penting adalah kesihatan. Ya, betul. Kesihatan tu paling bermakna dalam hidup. Okey, kita buka untuk Chef lah. Okey. Mungkin boleh perkenalkan diri dan ceritalah sedikit journey perjalanan Chef Bob sendiri sebelum orang kata buat pembedahan. Apa yang membuatkan Chef terniat untuk buat pembedahan tu? Gitu. Okey. Assalamualaikum semua. Terima kasih Budi kena mengajak saya. Okey. Nama saya Muhammad Hasli Alfi. Nama panjang. Kan comel kot. Tapi orang panggil Chef Bob je. Itu pun isu je, orang tak nak panggil saya sekarang Chef Bob sebab saya dah kurus, tak patut dapat Bob dah. Kena bagi gelaran tu kat orang lain pula. Itulah Chef. Kalau Bob ni je mesti orang akan tergambar kan. Walaupun tak jumpa lagi orangnya, tapi bila nama Bob ni mesti berbadan besar. Betul. Kenapa Bob? Big, Bob dia Bob tu bermaksud big old boy. Big old boy. Dia maknanya orang besar. Memang saya daripada kecil besar. Tak ada istilah kurus. Dengan keadaan sekarang ni, kilo saya sekarang ni masa saya jadi 6 dulu. Ini macam ni. Itu yang dia orang kata macam pelik ke, tak boleh panggil Bob dah, dia cakap. Habis tu Chef nak letak nama apa ni? Itulah macam kawan saya duk panggil saya Alfi dah, tapi kita jadi tak biasa. Kita jadi macam okey lah, tak apalah, panggil apa pun jadi. Sebab kadang-kadang ada macam nak nampak pelik bila orang tengok kita first time selepas lama. Ada tak perasan saya tau. Dia macam aku nak panggil apa, jadi tergamam. Dia orang sejak dia jumpa lepas lama berjumpa ni tergamam kan. Okey. Nama saya orang panggil saya sebagai Chef Bob lah. Okey, saya berusia 43 tahun. Okey. Saya merupakan menderita penyakit yang orang kata apa, dia agak teruk lah, yang dikenali sebagai gout. Gout saya ni dah tahap-tahap yang paling kritikal, yang dah kena ada tofai, dia boleh mencacatkan 2-3 tempat. Dia sampai satu ketika yang dia boleh macam menghakiskan tulang. Okey. Sebenarnya bariatrik ni saya tak tahu.
Sebenarnya jujurnya saya tak pernah percaya. Tapi ayah saya yang first kali cakap kat saya. Dia kata cubalah hang pergilah kat mana-mana buat something. Sebab dia kata dia tengok saya macam dah lost hope. Sebab ketika yang saya dah terus tak boleh berjalan. Okay. Sebab saya memang aktif. Saya pensyarah. Saya aktif. Saya memang makanan tu memang makanan ruji saya lah. Saya student hantar makan 10 kat dia, 10-10 saya boleh habis. Tak ada masalah. Tambah kalau orang kenal saya sebagai lemak kambing. Saya suka tengok makan lemak kambing. Favorite lemak kambing tu memang kalau dia dapat kat saya memang settle. Sampai kan orang panggil saya di BKL dulu. Kan sampai teratur kan. Jadi memang saya memang kaki makan. Dan saya memang pakar. Saya pula jenis yang memang makan adalah nombor 1. Nak jadi cerita lama-lama rupanya dia build up saya punya bila kita dah start makan banyak, kita akan start macam lemah. Kita akan start tidur, mengantuk. Lepas tu lama-lama kelamaan gout saya makin lama makin teruk. Lepas tu kencing manis saya ada start dah ada high blood, kolesterol. Okay, dia dah main macam-macam. Masa tu saya nak buat macam mana? Okay, lepas tu nak jadi ketika masa tu tak sedar lagi. Makan macam on the way. And then saya pula masa tu kuat merokok. Okay. Masa tu Chef umur berapa? Masa tu saya kena gout ni sebenarnya daripada 1994 lagi. 94. Saya kena gout kan. Tapi saya biasalah. Kita ni kan selagi boleh kan macam kan. Saya ingat lagi pepatah orang kampung saya cakap, selagi lidah boleh merasa, tibai. Itu antara yang masalah kan sama orang utara kan. And then lepas ketika tu saya jadi start punya prestasi pekerjaan saya merosot. Saya dah start tak MC selalu, tak pergi, kadang tak boleh pergi kerja sebab sakit. Bukan suka-suka. Kalau you kena gout, you memang tak boleh buat apa. You makan painkiller and then you kena tidur, then dah skip satu time. And then okay lah, tak apalah. And then lama-lama bila saya kena masuk DI, masuk ni semua, okay, then dia orang terminate saya. Tanpa macam tu, saya rasa macam masa tu saya start rasa macam sedih. Sebab apa tahu, saya belajar menjadi pakar dalam bidang ni, tiba-tiba saya dibuang macam tu kan. Jadi walaupun masa tu nama saya tu masa tu tengah top, sebab saya antara yang pioneer bahagian culinary. Okay, orang mengenali saya sebagai Chef Bob masa tu. Okay, then nak jadi cerita, saya terlantar. Sebab apa? Dia punya tulang dekat belah kanan saya, ankle saya patah. Okay, itulah momentum yang pertama saya yang saya rasa macam give up. Masa tu Chef berapa berat? Berat saya masa tu 209 kilo. Masa tu saya sendiri tak sangka. Itu pun boleh naik lagi sebenarnya. Dia naik secara mendadak ke macam mana? Sebab apa? Dia macam ni. Masa ketika tu doktor letakkan saya besi, nama dia Ilazarov. Okay, besi tu memang dia saya letak langsung, dia jadi kita mood lapar. Kita besi tu macam dengan satu saka lapar. Dia memang saya tak dapat makan, saya nak mengamuk. Sampai wife saya kena kunci pintu. Saya kalau wife saya tak masak saya ke apa, saya memang tak boleh. Saya wajib minum Coke. Coke lagi. Itu memang Coke tu Coke tu dari dulu lagi lah. Dari dulu lagi, tapi lagi bertambah. Bila saya sakit ni lagi saya nak. Sebab saya rasa benda tu macam dia macam puaskan saya. Saya akan jadi relief kan. Ya, kita nak minum tak boleh kan. Jadi Coke tu lah saya nampak macam addicted. Saya pernah beli Coke satu kalau macam Chinese New Year ni kan. Free offer yang 24 crack. Saya beli 48 crack. Tesco hantar. Walaupun bini saya kadang kita suruh dia pesan beli, mereka takkan beli ya. Tapi kan online. Tesco je lah kan. Hantar 3-4 track okay, tak apa. Okay, then nak jadi cerita, kecil manis saya dah start naik, tulang saya dah patah. Okay, the moment yang saya rasa macam adalah yang macam ketika saya jadi takut bila mak saya lah, dia menangis kat saya, dia cakap sampai bila saya nak macam ni. Tak kesian kakak anak dengan isteri saya. Bapak saya pun dah cakap dia dah macam dia lost hope kat saya sebab saya anak sulung. So dia ingatkan saya boleh ni, tapi bila saya dah fikir, tapi masa tu tak sedar lagi, saya rasa biarlah. Saya dah macam kita dah give up. Biarlah, kalau boleh Allah nak ambil lah kan. Aku dah letih lah macam ni kan. Okay, duduk kena hina dengan orang hina, jangan cerita lah. Lagi maha dahsyat kan. Tapi saya alhamdulillah, family saya dengan family mertua saya memang betul-betul support saya. Kalau tanpa dia orang, saya rasa saya dah tak tahu, saya tak nak cakap. And then pakar ortopedik tu sebab isteri saya kerja bahagian nurse. So memang saya ni antara dikenali juga dalam hospital tu pula. Mulut saya sebenarnya. Sebab bini saya ni jenis diam, ikut je. Saya ni yang jenis mulut banyak. Komplain tu lah, komplain ni kan. So saya ni dikenali.
Asal dia sampai dia cakap asal dia ni masuk je kan hara hospital ni kan. Memang saya jenis nak cepat kita peramah kan. Boleh peramah kat saya. kan? Saya kalau boleh pusing mata-kata satu doktor boleh kan. Sebab saya suka belajar. Saya suka excited. Saya belajar pasal orto, saya belajar pasal ni. Jadi setiap benda tu saya ambil bila satu benda saya nak buat, saya akan study. Tu style saya. Okay, then doktor dia sebab dia kesian kat saya, dia kata, okay Bob, I think you should think about your wife and ni. I buat ijazah ni, I thought you boleh turun berat badan, but it seem you increase. I boleh sebab satu Bob nak buka sangat besi ni sebab I dah tak larat. Besi ni dia berat dan satu yang paling serius kalau tidur atas aircon ataupun dalam macam hujan akan rasa bergetar elektrik. So dia kata boleh buka tetapi you will break back, dia kata bones tu. So saya tak akan buka selagi awak tak turun berat badan. Dan kita jadi stres lah. Okay. Dia jadi macam saya tak dah give up semua. Nak jadi cerita bila saya dah macam masa tu pun kawan-kawan kita pun yalah masa kita senang adalah, masa tak ada ni tak ada lah, hilang. And then suddenly one of my friend yang daripada Kedah, dia datang melawat saya sebab dia tengok saya kesian. Dan saya first time dia tengok tu saya terkejut. Dia kurus macam mana keadaan saya sekarang. Dulu dia badan dia macam kuman KU2 tu. Dia geng-geng kuman jugalah. Dia memang besar. Orang kata sampai dia pakai skateboard pun sampai patah dua. Dulu. Dia cakap tapi dia tak bagi tahu orang. Dia buat. Okay, ini baru saya tahu kenapa dan kenapa lah. Dan dia cakap, Bob, apa kata kau pergi buat bariatrik? Okay. Kau tak kisah doktor mana, kau pergi je dulu. Kan kita cuba. Jadi kita dengar bariatrik ni bila mula apa dah menatang apa ni, bateri apa ni betul. Kau jangan ni dia kata ni buat laparoscopy, buat perut semualah. Dia kata kita orang Melayu bila dengar buat perut mati lah. Bedah perut kita last kali operation pun masa sunat je pun. Tiba-tiba nak buat menatang ni pula kan. Memang hobi kan. Betul. Dan okay, saya pergi doktor, tapi dengan saya harapkan isteri saya lah, doktor tolak mata-rata kan. Pergi klinik ni, hospital ni, semua tak mau terima saya. Sebab saya terlampau, sebab saya punya OSA tinggi. Saya boleh, doktor boleh cakap, saya boleh mati dalam OT. Itu apa? OSA tu yang sleep apnea. Yang kena pakai CPAP machine tu. Saya punya pernafasan tak boleh naik ke otak cepat. Jadinya kena pakai CPAP machine semasa tidur. Semasa tidur. Tapi saya tak mau pakai. Dia pakai tak selesa tidur. Dia rasa macam, kita rasa macam orang kalau dulu zaman-zaman saya kat ATM, dia orang panggil saya ni Top Gun. Sebab saya tidur pakai benda tu kan. Sampai dah weather lah apalah semua mesti ada, kita apa. And then nak jadi cerita lagi, doktor reject. Satu lagi yang paling risiko yang doktor saya ingat dia dah cakap, I tak boleh buat you sebab you risiko nak mati kat OT peluang besar sebab you ada kaki besi tu. Sebab dia takut electric shock. And then ada blood clot lah apa dah. Saya jadi frust sebab saya dengar dia terbaik. Okay, saya rasa macam aku jumpa orang terbaik ni, aku jadi macam dia boleh buat kan. Dia tak boleh. Dia kata no, sorry, I can't help you. You kena tunggu sampai hilang buang dulu baru I buat you. Tapi bila dia kata macam tu, kita nak hilangkan 1 kilo pun huru-hara betul tak? Then saya jadi give up. And then saya macam tak apalah. Saya sampai bini saya kata tak apa, kita try hospital lain pula. Saya jadi frust. Saya kata pergilah 2-3 hospital. Jadi doktor memang takut. Doktor saya tahu doktor kalau apa-apa jadi kat saya, risiko kat dia. Mungkin dia punya bisnes apa semua kan. Okay, saya jadi macam okay lah, tak apalah, biarlah kan. Saya dah give up lah sebenarnya. Saya dah tak macam. Tapi pun satu lagi pula, tak ada orang guide macam mana saya guide orang sekarang. Orang dulu bila saya tanya, tak nak jawab. Tak payah buat lah. Buat ni bahaya. Buat ni akan mati. Semua. Jadi, orang kata apa, tanggapan negatif tu. Jadi kita takut. Okay. Lepas tu, then, saya secara tak sengaja, wife saya message Puan Rafiqah. Okay. Dia kata, betul, dia kata, Puan Rafiqah, sekian-sekian, suami saya tak boleh ni, tapi dia kesian, dia dah lost hope dah. Dia pergi kat doktor ni tak mau, doktor ni tak mau. Nak jadi cerita time tu doktor mu tak sibuk. Sekarang jangan mimpi kan. Dulu dia tak sibuk. Dia tak sibuk lah. Dia banyak mungkin ada masa kan. Dia kata tu dah jumpa dah. Doktor Mus, saya ingat lagi. Dia masa tu dia dekat HOKM. Dia terus lari main jumpa saya. Masa tu saya bawa parent saya. Masa tu tahun berapa tu? Tahun, saya ingat lagi. Masa saya jumpa dia tu, 30 hari bulan 4.
2019. 2019. 2019. Tu saya ingat dia datang, saya jumpa dia dekat I Hill Medical. Saya tak lagi harapan. Saya jumpa dia kan, dah lah kita terkejut tengok orang Arab lah. Alamak kan. Aduh kan. Dia orang Arab tapi fasih bahasa Melayu. Cakap bahasa Melayu, dia cakap relax Kita pula jadi tegang. Mak saya kata, habis lah dia cakap Arab lagi, jenuh nak pusing kan. Itu and then doktor was friendly. Dia memang dia cakap dia terang-terang, dia bagi tahu saya scan. Okay, and then saya memang saya cakap kat awal saya dengan mak saya, tak apalah doktor ni pun sama je kot. Lagi kan dia kata bayar 300 kita balik lah. Macam tu. Rupanya itulah pengenalan saya dengan Dr. Mus. Dr. Mus kata, I don't bother about your money. I don't bother about that. Okay, I tahu you macam mana. I dah tahu cerita you. I'm willing. Bila dia kata I'm willing tu, I'm willing to sacrifice my career or myself to help you. Bila saya kata macam tu, saya jadi macam, alamak, nak patah balik tak boleh ni. Nak pusing balik tak boleh ni. Jadi dia memang nekat nak buat. Dia cerita kat saya A sampai Z. Apa semua. Dia bagi confidence kan parents saya semua. And then, okay lah. Saya sebenarnya, saya masih lagi 50-50. Takut-takut. Okay, and then saya kata tak apalah. Okay, kita tengoklah macam mana, biarlah apa nak jadi-jadi. Then, masa tu pula, masa kewangan. Okay, saya memang harapkan EPF sajalah. Tapi ada EPF pun, sebelum nak pergi EPF tu, kena ada deposit. Okay. Saya jadi macam malu, saya tak ada duit. Masa tu pula sebab saya dah jual, sebab pasal sakit kan, saya kena operation macam-macam. Tak kerja masa tu? Tak boleh, saya dah tak ada kerja apa-apa. Saya harapkan isi saya masa tu. Berapa tahun tak kerja? Dekat 3 tahun lah. 3 tahun. Saya tak boleh. Memang saya lost habis. Makan masuk macam dulu lagi. Duit tak keluar. Tapi memang saya jual macam-macam. Paling saya neglect, saya peminat Star Wars. Saya jual barang-barang Star Wars saya. Saya sedih, saya nangis. Sebab Star Wars ni bagi saya macam dunia saya kan. Habis Lego saya punya Hot Wheels, saya terpaksa jual kerana untuk medical saya. Then saya cakap doktor, to be honest, I have no money at all. Saya ada cuma untuk operation, tapi guna EPF saja. EPF saya nasib baik tak guna lah. Mungkin ada sebab Allah tak suruh saya guna. Wah, saya nak beli rumah tau. Macam tu sepok dah, jadi saya tak nak guna. Saya tak sangka doktor cakap, our bond, your deposit. Dia itu yang memang saya rasa nak menangis. Sebab dia macam bagi harapan kat saya kan. Saya kata, doktor, kalau saya lari dia boleh? Lari dia dah. Tapi macam dia trust me tau. In the first time, baru jumpa dia trust saya dah. Tapi saya masih sangsi. Saya kata, bolehkah doktor ni sehari buat aku tak bangun sekejap lagi. Dia macam tu. Sebab kita tak ada guidance tau. Jadi kita rasa macam takut betul kata kan. Okay. And then just jalan. Okay. Hari saya buat operation tu, saya datang dengan semangat, dengan hati yang tak apalah. Apa nak jadi-jadilah. Kalau aku tak bangun pun tak apalah. Kan? On je lah. Mungkin bangun-bangun bau tanah ke apa, biarlah. Okay. And then doktor datang, dia bagi semangat kat saya, dia bagi saya harapan. Saya ingat lagi masa doktor tanya, masa saya nak kena sign EPF tu, saya cakap, doktor kalau tak buat boleh tak? Dia kata, kenapa tak nak buat? Sayang EPF. Okay, I tell you one thing, dia kata, you tak sign sekarang, okay? You tak sign EPF, you dapat kat wife you kahwin orang lain. Okay, terus sign kan. Pandai doktor kan. Dia main psikologi dia. Terus sign kan, tak apalah, biar nak jadi je kan. Okay. And then fine. Okay, buat operation. Chef, sekejap. Mungkin saya nak tanyalah, ada ramai yang bertanyakan pasal harga masa tu untuk buat bariatrik ni. Kita boleh terangkan sedikit. Kalau masa tu masa tu harga dia mahal. Mahal. Masa saya saja kan, time tu kan, lepas doktor adalah doktor baru bagi diskaun saya. Tapi time tu saya punya price sebab saya buang hempedu dengan hernia sekali. Dan hernia tu doktor buat free. Hernia tu hempedu? Hempedu ada, hernia apa dah. Dan doktor memang kena spend kat 1 jam lebih kat saya. Special kat saya. Maksudnya kita kena buang? Hempedu kena buang. Hernia tu dia repair. Tapi doktor pun sekarang ni pun memang dia repair secara cuma. Sebab buang hempedu tu sebab apa? Sebab memang yalah, berlemak, hati berlemak semua kan. Memang akan ada betul-betul tu. Lepas tu doktor masa tu saya ingat lagi price saja 43,000. Sekarang 35, 29 sleeve MGB 35. Saya masa tu 40 lebih. And then sleeve was 35 something. Memang harga tu je.
Tak ada ampunnya time tu kan. Saya kata doktor mahal dulu time tu, kenapa time sekarang murah sikit? Doktor kata sebab tu dia pindah hospital. Okay, one of the reason lah. And then mungkin, tapi kalau saya nak naik lagi harga ni. Tapi orang kata apa, tapi still doktor dia bagi saya discount. Dia tolak walaupun pakai EPF kan. Dah pakai deposit dia pula tu. Tapi dia ni okey tak apa. Then doktor guide saya daripada awal. Doktor call saya sebab kita kena lalui liquid diet 2 minggu. Tu pun cabaran kat tu. Kan nampak mudah. Doktor akan monitor dengan wife saya. Bob ada ambil susu tak? Oh dah kena 2 minggu kena minum susu. Ya Allah. Rasa menyesal buat apa dah. Dia tak larat. Okay. Then lalui dengan tenang. Doktor kata successful lah. Dan bila saya nak balik, masa tu lah yang buatkan benda ni terjadi. Yang bila saya nak bagi explore kat orang ni. Doktor kata kat Bob saya, okay Bob, okay, today will be your first journey as a bariatric person. Okay, you mungkin degil, you mungkin minum coke ke apa ke, but you will reject yourself. Okay, saya kata ya kan. Okay, lepas tu doktor kata you see dia kata okay we'll see. And then dia kata I want you, and then saya yang tergatal cakap, okay doctor, I promise you if I can make it above 60 my kilo from 200 over ni, sebab masa dah operation, dekat operation tu saya 173 sebab saya kena lalui liquid diet 2 minggu tu, dia turun banyak dia turun banyak agak, boleh sebenarnya, tapi ya, kita dah kena juga. Doktor kata, saya cakap kat doktor, kalau boleh turun until 60, saya akan tolong promote doktor, saya akan review saya buat, saya akan guide orang sampai sehabis mungkin macam berjaya saya. Doktor kata okay, I'll take your promise. Okay, memang betul-betul jadi. Akhirnya dan saya lalui. Itulah permulaannya hidup saya sebagai bariatric. Okay. Macam Chef sendiri sebelum nak buat tu, Chef dah rasa takut apa semua kan. Takut. So ramai yang mungkin penonton-penonton kita yang berhajat nak buat ni, mungkin boleh terang sedikit pada depa ni macam mana orang kata nak mengatasi rasa takut, dan adakah benda ni betul-betul sakit, dan mungkin ada risiko-risiko lain lah yang akan ditempuhi oleh anda semua yang buat pembedahan bariatrik ni. Okey, dia sakit ni ada lah. Bila bangun tidur dia sakit dua je. Satu masa nak letak line dekat tangan tu, nak letak yang IV tu, yang air kat tangan tu, itu sakit sebab kita gemuk. Nak cari line tu pun satu hal tu. Kan senang kan. Itu yang seram. Lepas tu masa bangun daripada operation, itu sebab dia angin dalam tu. Dia nak kena, satulah saya selalunya guide orang sebelum nak datang bawa minyak angin, koyok semua, sebab ada orang tolong urut kita, sebab dia akan cepat, bila dia cepat berjalan, cepat keluar angin, cepat rasa selesa. Sebab angin tu yang buat sakit sebenarnya, sebab doktor akan pump angin nak bagi tengok ketahanan perut tu lah. Dia ada bubuh air liquid blue semua tu kan. Itulah ya. Tapi saya ingat lagi pesan ada seorang senior saya kata, dia kata lapangkan minda, lapangkan hati, maafkan orang. Okey, niat kita kena betul, jangan fikir niat nak kurus sebab nak ni apa. Niat sebab nak solat, niat sebab nak pergi umrah haji. Lepas tu yang paling penting dia suruh baca surah Yunus. Ia akan membantu. Dan itulah pegangan saya, dan saya share dengan semua yang ikut dengan saya, follower saya lah. Okey, then you go that lah. Okey, transformasi daripada berat berapa asalnya sekarang dah berat berapa? Okey, daripada kalau ikut sebelum ops tu ke masa hari yang saya jumpa Dr. Mus tu 209. Lepas tu saya sebelum itu operation paling tinggi tu. Itu paling tinggi tu. Itu boleh lagi nak pergi tu. Tapi takat tu je lah kan. Saya betul, and then hari operation tu was 173. Itu pun jenuh, doktor nak kena cari penimbangnya khas nak tengok. Lepas tu then sekarang ni saya kadang-kadang boleh turun ke 50, saya boleh turun ke 58. Dia nak main ke situ je. So sekarang ni berapa? Sekarang ni 58.4. 58.4 sekarang ni. Tapi saya tak boleh juga sebab saya nak kena naikkan berat badan saya untuk melalui proses tamitak pula. Kalau saya doktor tamitak nak buang, kena naikkan sikit. Kena naik sebab apa? Kalau dia buang saya, ini pun dah berapa kilo lah. Kalau dia buang je ni, habis 40. Dah jadi underweight pula nanti. Tak boleh pula nanti BMI saya lagi. Saya punya BMI kena 80, kena at least BMI saya kena atas pada mana kilo saya kena 80. 80 just nice lah. Saya akan jadi normal. Okey, kita nak baca sikit ni.
statistik yang disiarkan oleh Cosmo 6.9 juta wanita Malaysia gemuk Oh betul. Hidap penyakit 3 serangkai, berdepan risiko kerosakan organ dalaman. Yes, betul. So ini bukan nak menakut-nakutkan, tapi statistik ni semakin orang kata semakin meningkat golongan obesiti dekat Malaysia ni. Terlampau ramai. So apa yang Bob boleh bercakapkan benda ni, macam Malaysia ni dikatakan antara yang tertinggi lah dekat Asia. Betul. Kaya dengan makanan kita ni. Nasi. Kita asas nasi. Bila saya dah join baratik daripada overseas semua, kita Asia ni sebab nasi je. Nasi gemuk gemuk. Kalau belah US tu potato. Tapi dia orang makan protein, tapi potato dia orang yang tinggi. Macam belah Australia ni pula dia banyak makan roti. Tapi belah kita nasi. Nasi yang paling worst sebab dia related dengan diabetes. Kita pula dengan jenis yang dia ajar makan nasi dari awal. Itu saya nampak. Ini makan pula makanan Malaysia ni kan. Macam-macam jenis. Tambah kalau pergi kat Kelantan kan. Jenuh kan. Tak tahu nak pilih. Dengan rasa manis dia pula tu. Tapi saya terkejut. Orang Kelantan tak tinggi diabetes. Ada doktor, saya pernah ingat ada satu doktor, cuba tengok kat YouTube. Yang paling tinggi diabetes is orang Kedah. Orang Kedah. Tu saya terkejut. Saya ingat orang sebab saya takut orang Kedah makan nasi. Tapi semua kita ada makan nasi kan. Semua makan nasi tapi cuma mungkin lauk. Santan kita. Jadi kena terangkai. Tapi sebenarnya pasal terangkai tu, sebab dulu biasa jantung dia tinggi sebab makanan. Tapi saya tengok sekarang ni trend to be cancer. Sebab mungkin makanan-makanan kita sekarang kan ada macam-macam jenis. Kan ada benda-benda dari luar masuk kan. Memang kadang-kadang bila kita tengok budak-budak muda, budak-budak yang badan besar kan, banyak dia pergi beli macam air boba ke apa. Kesian tengok dia orang. Tengah-tengah penat tu pun macam boleh beli minum sampai 5-6 gelas kan. Kadang-kadang kita nak tegur, dia orang tak faham. Dia ingat kita macam nak ambil. Satu lagi sikap orang Malaysia ni tak suka macam jaga tepi kaki orang. Kalau kita sebagai yang macam yang biasa, yang okey, kita pergi tegur. Jangan tak elok minum ni, mana nanti gemuk je susah kan. Tak. Dia ingat kita macam mengambil, macam kita nak jaga tepi kaki dia. Itu silap tu. Lagipun mak bapak pula duk suap bagi. Semua memang lagi maha dahsyat lah. Sebab kita mentaliti budak kecil besar comel. Itulah permulaan. Tapi masa kecil lah. Besar pening pula kan. Jadi nak suap kan. Chef, macam mana dengan keadaan Chef yang gout tu sekarang ni? Macam mana dia punya? Gout, diabetes, high blood. Tak ada? Tak ada. Semua clear. Tak ada diabetes? Terus clear habis. Tak ada lah. Hilang. Apa perasaan Bob? Macam saya sama merdeka. Diabetes tak ada. Merdeka. Tapi gout ada. Dia gout ni memang susah ya. Dia takkan keluar, Tapi dia tak trigger dah. Saya punya uric acid sekarang ni bawah 100. Maksudnya? Maknanya taraf selamat sebelum kena attack, dia panggil flare lah. 301 dia dah start attack. Jauh lagi tak? Bawah 100. Kalau bawah 100 tu memang kita makan, pergilah benda apa-apa yang trigger macam daging, sotong, dia tak attack. Sebab orang silap bila kadang-kadang kata kenapa macam orang ni makan siakap kena, orang ni tak makan siakap kena. Jadi sebenarnya is about kena ada check darah selalu. Allopurinol kena makan. Ubat kira gout saja saya makan, tapi painkiller saya tak makan lah. Painkiller tak payah makan lah. Tak sakit lah sekarang ni? Tak rasa, memang tak rasa sakit. Saya rasa macam makan sekarang ni semua boleh dah kan. Dan okay, enjoy my life lah. Tak ada kena attack apa. So benda tu yang buat saya rasa second life. Saya rasa seronok sangat. Saya rasa puas lah. Allah. Cuba apa lagi. Sebab saya niat saya nak betulkan solat saya. Saya nak puasa. Saya nak pergi haji. Jadi benda-benda tu yang buatkan saya jadi semangat lagi. Sebab yalah, kita duduk atas, kita bedridden berapa lama. Chef, apa penderitaan yang paling perik sekali semasa orang kata sebelum buat pembedahan bariatrik ni bila menghadapi obes? Saya malu. Malu. Benda tu paling besar sekali. Paling besar. Saya malu kerana saya harapan keluarga. Saya pula tunjang. Chef, anak sulung Anak sulung, saya anak sulung. And then saya pula daripada saya jadi malu nak jumpa orang. Saya rasa saya tak percaya saya macam mati macam ni ke dalam bilik. Saya duduk dalam penjara tau. Saya sampai sekarang ni pun saya kalau pergi sempat rumah lama saya tu, saya sedih. Saya rasa nasib baik lah. Sampai saya pindah tempat lain dah lah. Sampai saya tengok bila ini dah tempat yang saya menunggu isteri saya balik untuk hantar makan. Saya jadi macam kucing kat rumah.
hantar makan Friskies, tu buang berak dia. Saya dah tak ada buat apa. Saya rasa macam menyusahkan semua orang. Saya rasa malu. Saya satu lagi yang kita jadi macam takut. Kita takut apalah mak mertua aku akan cakap, apa orang apa pakcik-pakcik dia akan cakap, apakah parents saya, sepupu sepapak saya semua akan berkata. Tapi alhamdulillah saya tak ada. Dia orang support saya lagi ada. Chef ada mengalami peringkat-peringkat depress? Ada. Saya memikirkan kalau saya seorang, yes. Saya rasa susah nak cakap. Tapi kalau saya, sebab isteri saya bagi support saya. So apa yang orang kata membangkitkan semangat Chef lah bila benda ni kira berjaya kan, macam yalah, macam Chef cakap tadi, mati hidup semula kan. Mati semula. So apa yang ketika itu macam rasa syukur ke macam mana bila dah orang kata perubahan drastik yang berlaku? Syukur sangat. Saya rasa saya bagi kebanggaan pada family saya. Dia rasa dia orang tak mau, dia orang kata tak perlu kaya tak apa. Tapi sihat. Kan saya sihat. Dia orang nak saya sihat. Dia orang boleh tengok. Saya ingat lagi bila isteri saya menitik air mata bila saya tengok saya boleh bawa Vespa saya balik. Saya dah lama tak bawa Vespa saya. Jadi bila saya bawa Vespa saya pusing satu kelang tu, saya rasa seronok. Jadi mana menunjukkan first time selepas berapa lama tu. Saya punya takut nak bawa sebab kan kita takut jatuh ke apa masa gemuk kan. Vespa tu pula laju pula. Dulu kan berat. Sekarang ringan pula kan. Laju lepas tu bila mak saya tengok saya boleh berjalan, macam umpamanya dia tengok saya masa berjalan masa kecil tu, bertatih balik ke berjalan. Dia satu kebanggaan. Dia nak tengok tu cukup dah. Dia tak mahu nak saya sihat je. Mungkin ada benda-benda yang kita kena tahulah selepas buat pembedahan bariatrik ni kan. Sebab ada di kalangan yang kita kenal lah, yang buat pembedahan bariatrik ni, kesan dia tak seperti mana yang diharapkan. So ada setengah yang buat pembedahan bariatrik ni dia tak nampak, dia tak nampak dan maintain je. Kita nampak lah. So itu kita akan cungkilkan ataupun kongsikan di part kedua nanti. Mungkin Chef ada pendapat sendiri. Mungkin antara sebab-sebab lah. Boleh. Antara yang paling besar. Antara yang paling besar adalah air. So kita minum air banyak. Yes, air tu ada saya rekakan 5 rukun baria. Oh ya ke? Saya dah rukun baria dah. Air tu tiang baria. Kalau air kita jaga, semua akan spoil. Nombor 2 protein. Nombor 3 senaman. Nombor 4 tidur yang cukup. Nombor 4. Nombor 5 jangan stres. 5 ni jaga, insyaAllah you will success like me. Tapi air sebenarnya yang masalah dengan orang bariatrik ni air. Air maksudnya kita kena kontrol lah. Bukan, kita kena lebih. Kena lebihkan lagi. Dia macam orang bariatrik, dia ada fasa-fasa dia. Fasa 1 14 hari, fasa 2 14 hari, fasa 3. Okey, setiap fasa tu kena naik. Daripada 1 liter ke 2. Bila masuk fasa 2, 2 liter ke atas. Bila masuk fasa 3 tu, okey, dia dah sampai minimum 3 liter sehari. Sebab dia nak flush keluar. Okey, itu betul. Dia kalau air tak jalan, memang akan stuck, plateau. Macam kita orang ni yang tak buat pembedahan bariatrik, air juga. Maksudnya kalau minum air banyak, kadang-kadang kalau minum air banyak ni, orang kata apa, retention ke kelebihan air dalam badan pun tak boleh juga. Tengok atas orang. Tapi so far orang bariatrik memang perlu air. Kalau dia tak jaga air, buat senaman pun tak guna. Dia tak boleh keluar kan, sebab dia tak boleh nak pembakaran, tak boleh berlaku. Satu lagi, lepas tu protein pula lah. Protein ni sebab orang tu ingat protein ni macam makan ayam semua tu kan, memang tak cukup. Lagipun orang bariatrik macam Budi, okey lah tak buat bariatrik, boleh makan segala protein pun boleh. Macam orang bariatrik nak makan protein, mikir nak makan ni tak cukup. So that's why kena ada protein shake tu. Dia akan bagi kita macam cukup satu hari 60 gram. Bukan saya kata, Dr. Mus kata. Bagi kod dia. Okey, Chef, kita akan perkenalkan mungkin ada satu produk ataupun 2 produk yang disarankan lah kepada anda yang selepas buat bariatrik ni kena makan sekian produk So nanti kita tengok di bahagian kedua podcast Borak Sini Habis Sini bersama dengan Chef Bob. Alright. This is